Assalamualaikum, selamat hari kemerdekaan yang ke-63 dan salam kripto. Bertemu kita kembali bersama saya Ashraf dalam Bicara Kripto. Dan hari ini saya nak bagi satu informasi yang penting, di mana apakah kriteria-kriteria yang perlu kita ambil kira sekiranya kita nak buat investment dalam cryptocurrency, ya. Jadi saya akan sharekan 5 kriteria yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami sebelum masuk dalam pelaburan cryptocurrency, ya. Okey, jadi jadi konsep video hari ini senang. Saya akan share dulu apakah 5 perkara penting tu, dan saya akan buat bersama tuan-tuan dan puan-puan satu mata wang kripto yang kita panggil Polkadot ataupun DOT. Polkadot tu nama projek, DOT tu adalah nama cryptocurrency. Saya akan tunjukkan secara live macam mana kita nak analyse Polkadot ni, whether dia ni worth it untuk kita invest ataupun tidak, ya. Jadi yang ni saya hanya kongsikan based on information. Ini bukan financial advice, Jadi kalau tuan-tuan nak buat pelaburan, itu adalah berdasarkan keputusan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi saya buka part ni. Okay, apa saya nak tunjukkan adalah, kita tengok first, benda yang penting adalah projek itu sendiri. Jadi dalam cryptocurrency ni, walaupun kita tak nampak benda tu sebagai mata wang, tapi sebenarnya dia adalah projek, ya. Jadi projek itu kita kena tengok adakah didukungi oleh organisasi yang bagus, baik dan tidak menipu. Okey. Dan adakah dia publish kertas kajian, white paper, light paper, green paper, whatever paper tu ada tak? Kalau tak ada, maknanya baik avoid. Okay, yang ketiga adalah roadmap. Roadmap maksudnya ada tak roadmap yang clear untuk projek cryptocurrency ni, ya. Dan keempat adalah kerjasama. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, antara projek cryptocurrency yang paling berjaya adalah Ethereum, ya. Jadi kalau ada apa-apa mata wang kripto yang baru, mungkin dia akan announce partnership dengan Ethereum ke atau mana-mana company lain. Ada yang dengan Google lah, apalah kan. Jadi kita tengok partnership ni ada ke tak ada. Kalau dia tak ada apa-apa partnership, dia bergerak secara bersendirian, most likely projek tu susah nak take off, ya. Okay, ini antara kriteria kalau kita tengok on the project punya part. Okay, yang kedua adalah pasaran. Okay, pasaran ni kita boleh tengok dekat cryptocurrency aggregator punya website lah. Contoh macam saya suka coingecko.com. Jadi saya akan check dekat sana berkenaan dengan exchange, berapa banyak exchange yang ada untuk mata wang kripto ni diperdagangkan, volume dia, liquidity dia, ya. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, yang seterusnya adalah teknologi. Okey, jadi teknologi ataupun produk. Okey, so cryptocurrency ni dia contoh Bitcoin. Bitcoin tu adalah teknologi. Jadi produk dia adalah BTC dan mata wang tu. Jadi di sebalik produk tu adalah developer yang bangunkan produk tu, yang bangunkan mata wang kripto tu, yang bangunkan smart contract ataupun whatever, kan? Jadi produk tu kita nak tengok whether produk ni betul-betul viable ke, betul-betul produk yang something yang kita nampak secara kita boleh guna logik. Adakah produk ni memerlukan blockchain? Itu je, simple. Kadang-kadang macam kita pernah tengok dulu kan, Datuk Vida Coin kata dia nak dalam projek tu nak buat masjid. Nak buat masjid tak perlukan blockchain, ya. Jadi sebelum ada blockchain lagi, orang dah buat masjid. Okey, itu antara contoh lah. Jadi kita nak tengok produk ni. Contoh ada yang nak buat decentralized finance. Jadi dia keluarkan satu token untuk diperdagangkan. Okey, itu viable. Okey, dan yang kedua ni adalah developer activity. Jadi yang buat cryptocurrency ni semua adalah developer. Jadi kita nak tahu adakah berlaku aktiviti coding ataupun programming di sebalik projek cryptocurrency ni. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, semua projek cryptocurrency dia perlu berada dalam keadaan open source. Open source maknanya kita boleh tengok, ada tak pergerakan aktiviti developer, ada tak coding, forking, apa-apalah aktiviti yang berkaitan dengan programming, ya. Kita boleh tengok dekat github.com. Jadi kalau projek tu tak ada dalam github.com, kita memang tak tahu apa ke benda lah developer ni buat. Tahu-tahu duit dah lesap, ya. Ini antara kriteria yang penting lah bagi saya. Okey, dan seterusnya
saya akan tengok community. Okay, community ni selalunya dekat social media lah. Community ni dia ada dua. Satu adalah penyokong projek dan lagi satu adalah user. Okey. Jadi penyokong ni dia akan datang awal sebab selalunya penyokong datang waktu projek tu sedang dibangunkan. Yang pengguna dia akan datang kemudian lah bila projek tu dah launch, then user akan start guna lah. Kalau dia happy, dia akan stay dengan projek tu. Jadi kita boleh tengok sebab kita pun mungkin datang sebagai investor ataupun mungkin sebagai user apa semua ni, kita kena tengok dekat mana. Okay, social media ada banyak. Yang paling famous ni macam Facebook ataupun Twitter, dia usually more on marketing. Contoh, dia akan launch apa-apa news, dia akan cerita lah dekat Twitter, dekat Facebook kan. Itu lebih kepada informasi. Sebab dia selalunya datang daripada owner project tu. Jadi dia boleh sembang apa yang dia boleh sembang lah. Tapi kita sebagai investor kena tengok apa sentimen community terhadap projek cryptocurrency itu. Jadi ini antara website yang bagi saya sangat bagus untuk kita buat analyse on cryptocurrency. Contoh Reddit, bitcointalk.org kot, bitcointalk.org. Dan juga kita boleh masuk dalam channel Discord ataupun Telegram projek cryptocurrency itu. Jadi bila kita masuk, kita boleh tengok apa feedback yang penyokong ataupun user bagi. Jadi dari situ kita boleh tahu, okey, apa hala tuju, apa respon, apa feedback community. Kalau yang scam tu memang dekat forum tu, macam Reddit dengan Bitcoin ni macam forum, dia akan bagi tahu benda ni scam. Selalunya orang-orang yang komen dekat Reddit Bitcoin Talk ni adalah orang-orang yang bijak. Dia bukan orang-orang yang macam dekat Facebook ataupun Twitter. Diorang ni memang orang-orang yang bijak. Jadi ini antara tempat yang kita boleh tengok apa aktiviti, apa sentimen terhadap projek cryptocurrency. Jadi kalau kita tengok ramai tengah kutuk ni kan, better avoid lah. Okey. Dan yang kelima ataupun terakhir adalah ini no brainer lah kan, harga. Kalau projek kripto baru launch, harga beribu-ribu, memang saya tak ada confident. Saya terus terang cakap, saya memang tak boleh. Jadi bagi saya, harga ni lagi murah, lagi bagus. Sebab apa? Okay, harga ni sebenarnya subjektif. Contoh kita ni mungkin orang-orang rakyat marhain kan, yang baru nak melabur kan. Kalau boleh, melaburlah dalam cryptocurrency yang harga satu coin tu mungkin bawah daripada 1000 USD ke kan. Dia bergantung. Kalau yang kaya-kaya tu kan, yang jutawan tu setakat nak beli 10-20 Bitcoin, mungkin dia tak ada masalah kan. Tapi yang macam kita-kita ni mungkin nak beli satu Bitcoin tu sekarang dah mahal sangat. Kalau kita tengok tahun 2013, masa tu murah lagi. Kita nak beli satu Bitcoin, 2 Bitcoin pun tak ada masalah. Sekarang dia dah jadi mahal. Jadi kita tengok altcoin ataupun mata wang kripto yang lain yang mana dia murah tapi dia ada potensi untuk grow. Jadi kalau saya personally, sekarang projek DeFi antara projek yang meletup-letup, banyak coin baru yang tengah muncul. Jadi saya tengoklah, kalau coin tu dalam harga ini personally lah saya punya ni 100 USD dan ke bawah, okay, saya boleh invest. Tapi kalau dia launch je dah harga dekat lebih 100 USD, ada yang 1000, ada yang 2000, memang itu saya tak ada confident lah. Walaupun saya dah buat analyse apa semua tu, tapi market dia ni, market cryptocurrency ni antara market yang gila-gila. Apa-apa boleh berlaku. Jadi lebih baik saya letak dekat coin yang nilai dia sikit tapi ada potensi untuk bertambah. Sebab ada contoh macam YFI, antara cryptocurrency yang harga asalnya berpuluh je USD, tapi dalam masa beberapa bulan, 2 bulan kot, harga dia sekarang dah lebih daripada Bitcoin, dah berbelas ribu, dah dekat 15,000 USD rasanya. Jadi harga ni kalau boleh kita tengok ikut kemampuan kita lah. Ukur baju di badan sendiri. Kalau kita mampu nak beli cryptocurrency mahal-mahal, silakan. Kalau tak mampu, tengok harga. Kalau rasa okay, harga ni bolehlah invest kan, dan tak ada masalah. Jadi ini antara 5 kriteria yang saya akan tengok lah. Okay, next. Sekarang ni saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan tentang projek Polkadot. Jadi berdasarkan 5 kriteria yang saya highlight tadi ni, saya akan cuba apply dengan Polkadot untuk tingkatkan lagi kefahaman tuan-tuan dan puan-puan.
Okay, Polkadot. Kalau kita tengok Polkadot, okay, ni dekat exchange sorry. Okay, Polkadot.network. Ini adalah dia punya website. So kalau kita tengok dekat website ni, atas ni dia adalah okay, teknologi apa semua kan. So macam saya bagi tahu tadi, antara benda yang saya akan tengok bila saya buka website ni adalah ni, white paper ataupun light paper. So bila kita buka ni, contoh saya buka kan, tadi saya dah buka. Okay, ni adalah white paper. Tengok dia macam journal kat universiti lah. Macam kita pergi universiti dulu buat journal, baca journal, nak buat FYP kan, dia macam journal. So banyaklah benda nak baca kan. So kalau tuan-tuan puan-puan serius nak invest banyak, bolehlah khatamkan white paper tu. Dan dia ada satu light paper. Light paper ni bacaan yang lebih ringan. Dia maknanya apa yang dekat white paper tu dia permudahkan, dia letak grafik sikit apa semua. So macam ni lah, lagi sedap lah nak baca kan. Okay, next saya akan tengok about the project. Polkadot, a platform for Web3. So dia nak bawa next generation of website. Kalau kita tengok siapa di sebalik ni adalah, tengok ni, Dr. Gavin Wood, founder dia, co-founder and CTO of Ethereum. So dia pernah bersama dengan Ethereum. Jadi kalau saya baca ni, saya memang ada confident lah. Sebab one, memang credible. Dia datang daripada Ethereum, ex company dia adalah Ethereum, dan dia memang Dr. Gavin Wood. Memang ada memang doktor lah kan. Kita tahu bukan jenis sembang je, memang dia dah buat research apa semua. Dan selalunya bagi saya, kalau saya nak tengok founder ataupun the team behind any project, saya akan buka LinkedIn dan saya akan tengok lah apa history dia apa semua. Yang ni tuan-tuan boleh tengok sendirilah dekat LinkedIn, dia punya resume dia. Banyak kalau saya nak cerita dekat sini. Okay, lagi apa lagi kita boleh tengok? Tengok ada dekat about kita dah ni, blog. Blog dia akan, kita tengok blog dia aktif tak. So tengok banyak information yang dia share dekat sini. Banyak information. So benda sentiasa, so information tu sentiasa berjalan Lepas tu kita boleh tengok teknologi punya part, kita buka. Nampak? Tadi saya ada bagi tahu tentang developer kan. Kita boleh tengok aktiviti dekat GitHub kan. So dia dah link dah GitHub with latest version and history. So kita buka GitHub dia. So GitHub dia, so dia dia ada tunjuk dia punya overview. So kita boleh, contoh kita tekanlah get start, dia dah ada dah apa yang perlu buat, apa semua ni. So dia memang dah ada resources semua untuk siapa-siapa nak start ataupun nak contribute dekat projek ni, dia dah buka dah. Dia bukan satu projek yang tertutup. Dia memang open source. Kita boleh participate lah dalam projek ni So itu on the bab teknologi. So apa lagi kita boleh tengok dekat sini? Bill ni rasanya sama kot dengan yang tadi tu. Sama, lebih kurang sama. Sorry, community, lupa nak tunjuk. Community. Saya pun buka community. Nampak? Twitter, forum, dia ada grup Telegram. Dia ada ni GitHub, yang GitHub betul kot. Kejap. Ini GitHub yang dekat github.com. Tadi dalam dia punya website pun dia ada juga macam GitHub. Yang ni memang dekat GitHub. So kalau tengok 18 days ago, 5 days ago. So okay lah, 1 hour ago. Tengok, ada je aktiviti yang berlaku. Jadi kalau saya tengok ni confident, maknanya developer dia tengah bekerja keras untuk menjayakan projek ni. Itu kesimpulan yang saya boleh tengok lah berdasarkan aktiviti dekat GitHub ni. Contributor pun 95, ramai juga. So dia katalah dia guna Rust language. Programming language yang dia guna ni adalah Rust. So community, buka ni Telegram semua akan ada lah So ini adalah antara indikator yang penting yang kita boleh tengok dekat website ni pun. Kita dah ada banyak maklumat dan kita nak jadi ambassador pun boleh. So kalau kita tengok website ni je, kita dah ada confident.
kita dah ada confident, cuma kita kena baca lah, kena baca apa project ni is all about everything. Tapi dari sudut structure website, kita tengok flow dia memang nampak meyakinkan, ya. Jadi kalau kita baca white paper, light paper, baca semua ni, kita akan faham secara holistik lah program ataupun projek Polkadot. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dekat bahagian pasaran pula. Okay, so kalau kita tengok pasaran, okay, Polkadot. Okay, so nampak market cap ni penting. Okay, 5 bilion. So dalam masa 24 jam ada 328 juta value of dot yang diperdagangkan. Lepas tu kita kena tengok dekat circulating supply ni. Circulating supply ni maksudnya dia release dalam 900 juta dot untuk diperdagangkan, dan rest tu dia hold lagi lah. Jadi maksudnya kebanyakan dot tu dia dah release untuk diperdagangkan. Harga pun okey lah, tak mahal lagi, 5.84. Banyak potensi dia untuk naik. Kalau kita beli 10,000, tengok-tengok naik 20,000. Tak banyak potensi. Ni kalau kita beli 5,000, tak tahu nanti dia naik lagi banyak. Mungkin naik ke dari $5 ke 500 pun dah banyak dah, kan? Dia punya kenaikan. Jadi kita kena tengok dari sudut potensi tu. Okey. Apa lagi yang saya nak tunjuk adalah exchange. So kadang-kadang kita tak perlu masuk website pun. Just contoh kita nak scan pasal projek ni, kita tengok dekat sini community dia ada tak. Dia Reddit, Twitter, Telegram, dia ada GitHub. Dari sini kita dah tahu, oh okey, certain project yang tak ada community, yang tak ada GitHub ni kat sini kosong. Kalau buka dekat CoinGecko ni kat sini tak ada kan. Kalau saya tengok macam tu, saya memang takkan buang masa lah nak buka baca projek tu. Okay, sekarang ni saya pergi ke bawah. Ini dia list of exchanges. Dah ada dekat Binance. So Binance ni antara exchange yang credible. So dia ada dekat Binance, ada dekat Kraken. So okey lah. Okey, dia seantara mata wang kripto yang boleh diperdagangkan. Okey, jadi saya nak bagi tahu satu perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan pasaran. Sekarang ni kadang-kadang ada setengah projek cryptocurrency dia akan buat pump and dump strategi. Maksudnya dia kata dia akan beli biar harga dia naik. Bila harga dia naik, then at one point dia rasa dia dah boleh kaut keuntungan. Ni selalunya speculator ataupun scammer ataupun certain developer tu sendiri akan buat macam ni. Bila dia tengok harga dia dah naik, dia akan terus jual secara besar-besaran sebab dia nak kaut untung. Lepas tu dia akan jatuh. So ini antara pump and dump strategi. Selalunya kita kena tengok dekat market cap dengan circulating supply. Kalau market cap dengan trading volume dalam masa 24 jam. Kalau kalau market cap tu terlampau tinggi, trading volume tu mula-mula macam tak ada apa, tiba-tiba trading volume dalam masa 24 jam trading volume tu naik secara mendadak. Hati-hati. Hati-hati. Maksudnya jangan terus invest duit. Hold dulu, tengok dia macam mana in the long run. Adakah benda tu berterusan ataupun tengok hari ni naik, esok terus drop. Kalau waktu tu tuan-tuan puan-puan masuk, duit memang habislah. Itu antara tips yang penting kalau kita nak tengok relation dalam pasaran cryptocurrency. Okey, jadi rasanya saya dah sharekan antara yang 5 kriteria penting dan juga saya relatekan dengan Polkadot. Bukan saya nak tuan-tuan dan puan-puan invest dalam Polkadot hari ni juga, bukan. Polkadot ni antara projek yang saya follow dan saya tunjukkan sebagai contoh supaya mudah tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak beli Polkadot ke ataupun mana-mana mata wang kripto yang lain, 5 kriteria atau 5 perkara ni sematkan dalam fikiran, sebab benda ni dia mungkin tidak akan menjamin keuntungan yang sangat mendadak, tetapi 5 perkara ini boleh mengelakkan tuan-tuan ataupun puan-puan kehilangan duit yang besar. Itu yang penting. Isu sekarang dekat Malaysia ni bukan isu berapa banyak duit atau berapa banyak keuntungan yang kita nak jana. Golongan tu sangat minoriti. Masalah yang saya nampak sekarang ni, kebanyakan orang hilang duit.
di atas nama nak melabur dalam cryptocurrency. Jadi 5 perkara yang saya share ni adalah untuk tuan-tuan puan-puan tidak mengalami kerugian yang mendadak. Mungkin ada setengah projek dia nampak bagus, dia mungkin dia follow semua 5 kriteria ni. Ada je, tapi kebanyakan projek kan, dia kalau dia scam ke atau tak boleh go, dia memang akan fail dalam 5 perkara yang saya share tu. Jadi 5 perkara ni tuan-tuan puan-puan boleh gunakan sebagai guidance dan sebagai rujukan, dan dia tidak terhad kepada 5 perkara ni. Dia ada banyak lagi, cuma saya share 5 ni sebab 5 ni paling senang untuk tuan-tuan puan-puan nak faham. Dia ada lagi banyak faktor-faktor lah. Kalau dia buat analyse lagi mendalam, kita boleh tahu bahawa projek ni keuntungan dia macam mana, sejauh mana projek ni boleh go. Itu analisa dia lain, kriteria dia lain. Kriteria 5 ni saya bagi tahu supaya tidak ada kerugian yang sangat besar di pihak tuan-tuan dan puan-puan bila nak masuk dalam pelaburan mata wang kripto altcoin. Tapi untuk Bitcoin, Ethereum, kita dah nampak dah, dia memang dah proven, projek yang dah proven, memang dah bertahun-tahun, tak ada siapa yang dapat shutdownkan projek ni kan. So itu yang saya nak share pada hari ini. Kongsikan dengan kawan-kawan atau sesiapa yang nak masuk dalam pelaburan mata wang cryptocurrency. Sebab kalau boleh kita nak masuk ni, biarlah kita tahu apakah projek tu. Jangan main terus masuk sebab kawan cakap, sebab family cakap, sebab saudara mara cakap. Jangan. Pastikan kita buat research kita sendiri. Jangan terlampau ikut emosi. Itu saja daripada saya. Selamat Hari Kemerdekaan sekali lagi, dan kita akan jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.